خصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا والآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين والحمد لله رب العالمين. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana baca? Dan manakala itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musanniful muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan manakala ia merdeka ada tulis tu merdahika, dengan baca merdahika, bunyinya itu merdeka. Dan manakala ia merdeka suku sahayanya, yang sebahagian daripada sahayanya, maka di suku yang tertentu, seumpama tangan atau suku yang rata, setengahnya dua, oleh syarak, setengahnya dua, jadi tertawanlah dan mesralah merdekakan akan sekaliannya dan akan bahagiannya pada syarak. Lagu. Dan jika merdeka oleh seorang daripada dua orang yang bersekutu pada syarak pada seseorang sahaya, akan bahagiannya pada seorang sahaya itu, padahal ia orang kaya, tertawalah mereka itu sekalian badannya dan wajib
bayar harganya bagi taulannya. Dan dikehendaki dengan kata kaya itu bahawa ada padanya harga bahagian taulannya lebih daripada belanjanya. Dengan kata itu bahawa ada padanya harga bahagian taulannya lebih daripada belanjanya. Dan belanja bagi yang lazim atas bahawa nafkahnya bagi sehari semalam. Dan satu persalinan kain, baju dan rumah tempat tinggal, dan jika tiada ada padanya melainkan sekadar setengah harganya, yang bagi taulannya mesra merdeka kepada setengah punya taulannya. Dan jika tiada suatu, maka tiada mesra mereka itu kepada bahagian taulannya. Nescaya mesra merdeka kepada setengah kepada padanya. Mana lagi? Kita baca atas balik. Panjang sangat. Dan manakala ia merdeka suku sahayanya, mana seseorang yang ada hamba sahaya, tiba-tiba dia nak merdekakan hambanya, bukan nak merdeka keseluruhan hamba tu, tapi dia nak merdekakan separuh je. Baik. Sama ada yang tertentu tangannya atau suku yang rata, setengahnya juga, jadi tertawanlah dan mesralah mereka akan sekaliannya. Dan jika merdeka oleh seorang, jadi merdeka, jadi Allah memang. Baca balik. Dan manakala ia merdeka suku sahayanya, saya seorang penggulu tu, dia memerdekakan satu orang tu dengan suku bahagiannya. Sama ada suku yang tersebut seumpama tangan, merdekakan tangan saja, tubuh badan tak. Atau suku yang rata, seperti belakang dia kan nak buat kayu senang. Setengahnya juga. Jadi tertawanlah dan mesralah merdeka. Tertawan, maka tetaplah menjadi hamba. Tertawan tu. Tidak jadi merdeka dia. Dan mesralah dimerdekakan akan sekaliannya. Ini dan sayu gia sepatutnya lah bagi mereka semua, jangan mereka separuh-separuh. Dan jika merdeka oleh seorang daripada dua orang yang bersekutu pada seorang sahaya, yang bersamaan, yang bersekutu yang bersamaan.
pada seorang sahaya, maknanya ada satu orang penghulu ni, dia ada kongsi dengan seorang lagi penghulu, akan seorang hamba. Tiba-tiba satu orang di antara dua penghulu ni nak merdekakan hamba dia. Daripada dua orang tadi ni. Dia kata, dan jika merdeka oleh seorang daripada dua orang yang bersekutu pada seorang sahaya, akan bahagiannya pada seorang sahaya itu, padahal ia orang kaya, tertawalah merdeka itu sekalian badannya, dan wajib bayar harganya bagi taulannya daripada belanjaannya, dan belanjaan bagi yang lazim atasnya nafkahnya bagi sehari semalam, dan satu persalinan kain baju dan rumah tempat duduk. Dan jika tiada padanya melainkan sekadar setengah harganya, yang bagi taulannya mesra merdeka kepada setengah punya taulan. Dan jika tiada sesuatu, maka tiada mesra merdeka itu kepada bahagian taulannya. Titik. Apa makna dia? Ni cerita bab hamba. Buat hamba yang dipunyai oleh dua orang tuan. Hamba ni dia ada dua orang tuan. Seorang tuan ni namanya Abu. Seorang tuan ni namanya Atan. Jadi Abu dengan Atan ni dia tuan lah. Orang merdeka. Dan dia ada seorang. Mereka dua ni berkongsi seorang hamba. Abu dengan Atan ni, mereka berkongsi seorang hamba. Contohnya dia beli seorang hamba. Sama banyak modelnya. Kata seorang 100. Abu bagi 100. Hasan bagi 100. Maka dia buat baliklah hamba ni. Jadi hamba dia pagi kerja dengan Abu, petang kerja dengan apa? Petang kerja dengan siapa pula? Apa dia? Dengan apa? Dengan Atan. Pagi dengan Abu, petang dengan Atan. Pagi dengan Abu, petang dengan Atan. Abu dia buat kebun pisang. Atan dia buat kebun apple. Satu ketika kata dengan Abu pada Atan, aku nak merdeka lah. Aku nak merdeka lah. Nak merdekakan hamba aku ni. Mana sebahagian sajalah, Atan dia lah. Abu lah, Abu nak merdekakan, Atan tak nak merdekakan dia. Maka jadilah hamba saya tadi tu separuh hamba. Ini separuh merdeka. Ya. Jadi maknanya orang yang
hamba yang dimerdekakan oleh Abu tadi, jadi tertawanlah dia dalam keadaan merdeka keseluruhan tubuhnya. Tu maksud dia tu. Dia kata, jadi tertawanlah dan mesralah merdekakan akan sekaliannya. Maksudnya apa dia? Maksudnya jadi kemerdekaannya tu tidak sepenuhnya. Sebab masih ada lagi tertawan dengan jadi hamba. Terikat. Tertawan mana tu terikat. Terikatlah kemerdekaannya yang lagi separuh tu. Maknanya contohnya, Abu kata aku nak merdekakan separuh tubuh badan dia ni. Maka jadilah hamba itu masih lagi terikat dengan kehambaannya, kesihatan tak bagi merdeka. Itu contohnya. Itu maksud dia. Jadi kalau dia nak merdekakan keseluruhan tubuhnya macam mana? Dia kena bayarlah dekat Atan. Dia kena bayarlah dekat Atan. Berapa ringgit dulu ni? Setelah dia beli seorang 100. Kena bayarlah 100 dekat Atan umpamanya. Untuk dia merdekakan keseluruhan badannya. Sebab apa? Sebab seorang bagi kemerdekaan, seorang lagi tak bagi. Itulah dia tertawan sebahagian tubuhnya daripada merdeka. Itu maksud ayat tu. Baik, habis. Dan barang siapa memilih akan salah seorang daripada dua ibu bapaknya. Ini ibu bapa hamba. Dan jika tertinggi sekalipun. Tertinggi ni macam mana? Iaitu seperti datuknya. Bukan bapa, tapi datuk. Milik pada datuk. Atau anaknya. Dan jika terkebawah. Ke bawah macam mana? Cucu, cicit. Suka hilang tak. Dan jika terkebawah, jadi yang dimilikkan dia itu merdeka atasnya pada waktu memilih itu jua. Dan baik titik situ. Dia kata merdeka atasnya pada waktu memilih itu jua. Ustaz mana dia baca? Baik, kita baca balik. Dan barang siapa ni, mana-mana orang yang merdeka, itu. Dan barang siapa ni, mana-mana orang yang merdeka, yang bukan sahaya, macam kita ni lah orang merdeka lah, bukan sahaya. Memilih akan salah seorang daripada dua ibu bapaknya. Yang dia memiliki dua ibu bapa kepada seorang hamba. Hamba tu dan ayah dia umpamanya milik kepada satu orang yang jadi tuan tadi. Jadi blur mata, tak nampak atas, tak nampak bawah.
Eh. Baik. Dia nak cerita tu, tuan tadi ni yang seorang nak merdekakan hamba, yang seorang tak mau. Jadi yang nak merdeka tu pun merdekakanlah hamba dia. Kalau hamba tu nak merdeka keseluruhan, dia kena bayarlah pada tuan yang lagi satu. Tu maksud dia. Dan wajib bayar harganya bagi taulannya. Dan dikehendaki dengan kaya itu bahawa ada padanya harga bahagian taulannya lebih daripada belanjaannya. Dan belanja bagi yang lazim atasnya nafkahnya bagi sehari semalam. Dan satu persalinan kain juga. Dan rumah tempat duduk. Dan jika tiada ada padanya melainkan sekadar setengah harganya, yang bagi taulannya mesra merdeka kepada setengah punya taulannya. Jadi dia cuma dapat kemerdekaan daripada salah seorang di antara tuan dia. Jadi maknanya dia tak sempurnalah kemerdekaan dia. Dia masih lagi ada separuh kehambaan kepada dua di antara dua tuan dia. Dan jika tiada suatu, maka tiada mesra merdeka itu bagi bahagiannya, bagi bahagian taulannya. Jadi kalau dia nak mereka penuh, dia kena bayar. Dan barang siapa memilih akan salah seorang daripada dua ibu bapanya, ini ibu bapa hamba, dia memiliki bapa barangkali, dan jika tertinggi sekalipun, atau anak-anaknya, ataupun dia memiliki hamba, dan dia pula ada anak. Hamba tu ada anak. Dan jika ke bawah, ataupun bukan anak tapi cucu. Jadi yang dimilikkan dia itu merdeka atasnya. Jadi kalau mak dia merdekakan, maka anak tu dia merdeka sekali. Kalau ayah tu kalau anak dia merdekakan, maka ayah dia merdeka sekali. Kalau ayah dia merdekakan, maka anak tu dimerdekakan sekali. Baik, habis. Merdeka atasnya pada waktu memilih itu juga. Ini masa dia memiliki merdeka atasnya pada waktu memilih itu juga. Ini masa dia memiliki harga untuk dia merdekakan dirinya. Dan keluar dengan katanya ibu bapa atau anaknya segala kerabat. Dan keluar ni tak termasuk. Keluar ni tak termasuk dalam arti kata ibu bapa atau anak-anak, segala kerabat ini ialah segala kerabat itu. Segala kerabat ini ialah segala kerabat ada saudara mara dia. Seperti saudara dan keluarga. Seperti saudara dan bapa saudara, maka jika dimilikkan dia, tiada jadi merdeka. Panjang lagi cerita ni. Apakah hendak bawah?
Oh, maknanya maknanya gini. Dan jika terke bawah, terke atas macam mana? Terke atas ni macam ni. Ya, anak dia ada bapa ataupun dia ada datuk. Itu terke atas. Kalau terke bawah macam mana? Satu hamba tu dia ada anak ataupun dia ada cucu. Itu terke bawah. Jadi seorang hamba ada anak ataupun ada cucu. Maka anak dan cucu tu namanya terke bawah. Ataupun seorang hamba ni dia ada bapa ataupun datuk. Maka bapa dan datuk tu namanya terke atas. Baik. Jadi apabila seorang hamba tadi dimerdekakan oleh tuan dia, maka kalau dia ada bapa tu pun termerdeka dengan sendirinya. Kalau dia ada anak, maka anak tu pun jadi merdeka juga. Tapi kalau dia ada saudara, dia ada abang, dia ada adik, dia dimerdekakan, maka adik dia atau abang dia tak merdeka. Dia tak jadi hamba saya. Itu maksud dia. Baik, habis. Dan ada pun walak dibaca dengan fathah waw. Dan ada pun walak. Walak ni apa walak? Asal makna walak ni setia. Ataupun kesetiaan. Orang kata dia tak ada walak, mana dia tidak ada kesetiaan. Dibacakan dengan fathah waw dan akhirnya hamzah. Dan maknanya jadi asabah bagi pemerdekaannya. Asabah ni apa dia asabah? Asabah ni kalau kita mengaji faraid, maksudnya yang menerima baki pembahagian harta pusaka. Orang yang menerima baki dari pembahagian harta pusaka, maka dia tu namanya asabah. Itu kalau kita mengaji faraid. Kita berhenti situ lah kot, panjang lagi ni. Belah lagi. Udah panjang buat walak ni. Kita berhenti situ tu, insyaAllah kita sambung. Kemudian katanya dan ada pun walak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya salin alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا
فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.